yang mana dia dah mula nak patah trend yang menurun ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula kita punya kelas dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu. Wahai Zat yang Maha Kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang salih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. Okay, so terima kasih dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menyertai kelas hari ini. Bermaksud you all pun sudah melakukan aktiviti menderma. Oh, feeling camping tu yang lambat sikit hari ni, sorry So antaranya adalah masalah teknikal anak tu sikit lah. Dia meragam sikit. Okay, so hari ini kelas kita adalah berkenaan dengan setup cara easy trade. So macam mana kita nak buat pembacaan chart mengikut cara easy trade lah. So apa kata kriteria-kriteria yang kena ada in order untuk kita nak masuk dengan ada setup. Okay, so di sini mungkin ada yang orang yang banyak kali, orang yang lama-lama, dan mungkin ada yang baru. So saya ucapkan selamat datanglah kepada yang baru. Dan mungkin antara yang baru, yang first time nampak easy trade lah, easy trade masuk channel apa semua, so mungkin macam pelik sikit channel ni. Yalah, channel easy trade ni kita letak chart je, letak chart, so tak macam channel lain lah kot kan, macam bosan je, letak chart macam tu je, cakap apa pun tak ada. So basically channel easy trade kita memang letak chart tu untuk di study lah, untuk masing-masing study, masing-masing ambil untuk buat penilaian, dan last sekali masing-masing buat keputusan sendirilah. So dalam chart-chart yang dipost, ada chart yang dipost yang menunjukkan potensi untuk buat kenaikan dalam masa terdekat, ada chart yang dipost yang menunjukkan potensi akan berlaku kenaikan dalam masa yang lama sikit. So ada chart yang dipost juga yang menunjukkan bahawasanya menunggu masa untuk nak turun ke bawah. So bukannya chart yang kita post dekat channel itu nak menunjukkan bahawasanya esok naik. Post yang ni okey, boleh tekan esok naik. Tak. Kita tidak sekali-kali memberikan signal dan tidak sekali-kali mengatakan apa yang posting chart tu nak mengatakan bahawa benda tu naik. Walaupun benda tu banyak berlaku, tapi banyak rahsia lah dekat chart tu. Kita para admin ni kita post, kita tak cakap apa. Kita post, kita tulis nama counter saja. So maknanya kita ajar macam mana cara pembacaan, which is to be fair to others. Chart tu dipost melalui pembacaan cara easy trade. So bermaksud kalau siapa-siapa yang faham dan belajar cara setup easy trade,
cara SOP ke apa semua. So at least bila kita post chart tu dah nampak dah. Dah nampak okey benda ni berpotensi ke ataupun benda ni nak jatuh ke. So macam tu lah. So that's why lah kita pun mensarankan lah kepada semua untuk make sure betul-betul faham lah, betul-betul faham macam mana cara set up easy trade ni. So yang mana at least bila mana chat di post kita tak terlepas lah. So sayang lah kan. So easy trade kita bermula daripada bulan 3 tahun ni. Baru lagi easy trade ni. So bermula bulan 3 tahun ni. So banyak boleh katakan everyday kita post chart, tak pernah miss lagi kita post chart everyday. Dan yalah you all boleh tengok sendirilah macam mana antara potensi counter-counter yang di-share tu yang memberikan pulangan-pulangan yalah kepada semualah. So at least saya sendiri mewakili Easy Trade berharaplah segala semua semua kata faham, jelas dan dapat manfaat lah, dapat grab manfaat. Kita tak nak orang kata sekadar nampak je, nampak tapi tak dapat manfaat kepada diri masing-masing. Tak nak gitu. So nak at least biar masing-masing at least trading punya activities, portfolio masing-masing pun dah getting better. Bukannya nak kata tak ada kerugian, gitu tipulah kan. So kita nak biar kita boleh minimalkan kerugian dan memaksimumkan keuntungan. 10 kali trade, 8 untung, 2 rugi sebagai contoh lah kan. So at least overall, bila complete sebulan, kita punya trading meningkat. Saya bukan kata pada you all saja, saya pun kata pada saya punya team sekali lah yang mana please be alert lah dengan apa yang di-post dekat channel. Yang mana apa yang di-post, terus buat kajian sendiri. Saya kata ni sebenarnya saya pun kata kepada diri saya sendiri. Ni saya nak cerita sikit lah. Benda ni saya bukan nak kata, sebagai contoh kalau saya, kita ada beberapa admin yang post chart. So, saya salah seorang. So, kalau sebagai contoh kalau, saya post chart. Kadang-kadang saya pun tak tahu macam mana saya tergerak hati untuk nak post chart tu. Yalah, memanglah kita buat pembacaan based on easy trade apa semua. Masalahnya dalam banyak-banyak. Watch list saya banyak tu dan saya pick that counter. Saya pick this counter. So, basically, dia macam melorong sendiri tau. Melorong sendiri. Saya pun macam, wow. So, mungkinlah benda ni Allah bagi disebabkan dia lah hasil doa-doa semua. So saya dan Easy Trade ni adalah sebagai satu asbab saja yang mana Allah nak bagi pertolongan kepada semua. So kadang-kadang bila saya dah post chart tu, sebenarnya kadang-kadang laju yang contohlah hari yang saya post tu laju. Saya ambil konten ni cantik, ambil post. Dan kadang-kadang selepas tu saya akan ambil masa sikit tengok balik apa yang saya post tu. Tengok balik mana yang cantik mana yang okey untuk nak masuk so macam nampak kelakar lah sikit kan, tapi that's the thing yang terjadilah. So dalam channel JT ada almost 2,000 orang, so kita tak tahu apa doa masing-masing, apa orang kata cabaran dan masalah dalam trading masing-masing. Mungkin ramai dalam tu yang merintih merayu pada Allah, minta tolong lah apa semua, dan Allah pun bagi pertolongan melalui menggerakkan kita orang ni daripada Easy Trade untuk nak cuba kaji counter, untuk filterkan dan post dekat channel. So jangan sia-siakan lah. Jangan sia-siakan, dan insyaAllah kata at least bulan tu ialah kalau sebulan dah dapat contohnya 10-20% itu dah good enough lah tu kan. Good enough. Bahkan kalau kita boleh konsisten every month dalam 6-7% pun, itu pun dah very good enough. Tapi yalah, bila kita bermain saham ni rasa 6-7% tu macam sikit lah kan. Tapi masalahnya kalau 6-7% compounding every month, consistent, so dalam beberapa tahun dah berapa dah modal akan jadi. So put matlamat tu betul-betul, setkan the target. Dengan modal sekian, aku nak target macam mana? Target nak
nak returnnya macam mana. So dan kita pun carilah gerak kerja usaha untuk nak mencapaikan return tu, mencapaikan target yang kita set. Okay, saya follow daripada Mas. Okay, ni orang sini ni daripada March. Dan saya mewakili EasyTrade pun minta maaf lah, kot yelah kita orang ni baru, tak tahu banyak, tak tahu apa-apa kan. So takut ada salah cakap ke, macam mengajar pun salah mengajar ke, terkasar bahasa ke, minta maaf lah. Dan okay, so setup EasyTrade ni yang mana kita every week insyaAllah lah kita akan buat kelas review setiap hari Sabtu, every week. Tapi dalam kelas review, contoh esok adalah, okay, so kelas review tu kita tak sentuh banyak lah berkenaan dengan macam mana setup lah semua. Kita terus direct kepada counter lah kita review. Dan review tu pula bukannya review future, kita review ke belakang. Kita review ke belakang, tapi benda tu dah di-post dekat channel secara future. Faham lah kot? Kan? Maknanya dekat channel kita dah post counter tu sebelum buat kenaikan, dan adalah pembacaan-pembacaannya, dan dia tengok okay, macam mana dia jadi. Dan kita reviewkan balik kenapa kita post counter tu on that time, atas sebab apa, atas reason apa, atas setup macam mana. So at least lama-lama you all bila hadir dalam kelas review tu, at least boleh nampak cepat lah. Maknanya kalau nanti kita post chart je terus laju. So sekarang ni alhamdulillah, saya tengok perkembangan yang sangat bagus. Makin lama makin ramai orang dalam channel dah macam boleh react lah based on chart yang di-post. Itu satu petanda yang bagus lah. Yang mana bila post je laju je, okay, dia react, benda ni cantik ke, ni boleh pergi jauh ke, sekian-sekian ke. It's very good thing. Okay, so setup EasyTrade. So saya macam biasa, kita ada 4 SOP untuk dipatuhi. 4 SOP untuk dipatuhi. So ini 4 SOP ni adalah untuk kita nak orang kata drillkan counter tu, dia meet the SOP keempat-empat ni. Yang mana kalau dia tak meet SOP, kita jangan hirau dia lah. Okay, so dekat pin post boleh tengoklah berkenaan dengan setup SOP cara EasyTrade. So ada 4 SOP. SOP nombor 1 adalah counter wajib uptrend. Nanti saya akan tunjuk dekat chart. Counter wajib uptrend ataupun sideway nak ke uptrend. So ataupun satu lagi lah, ataupun downtrend dah patah trend lah. Downtrend dah ke uptrend. So counter yang downtrend abaikan terus. Counter downtrend abaikan terus. Macam mana kita nak identify uptrend, sideway, downtrend? Okay, so benda ni adalah berkenaan dengan market structure. So kali ni saya tak terangkan detail lah market structure. Kita ada kelas khusus untuk market structure. So mana-mana yang tak join kelas saya tu boleh dapatkan video rakaman lah. Dan video rakaman ni untuk makluman kepada semua, kita set sebulan. Selama sebulan kita set benda tu sebagai private. Dia perlu buat menerima lah. Tapi selepas sebulan, daripada tarikh kelas, selepas sebulan video tu akan dipublish secara percuma dekat YouTube. So masing-masing boleh tengok dekat YouTube lah selepas sebulan lah. So antara sebab kita buat macam tu, satu, kita nak meraihkan kepada siapa-siapa yang awal-awal yang dah buat derma lah apa semua. So kita nak raikan dia orang lah. Maknanya tak adalah kata senang-senang untuk dapatkan video tu secara percuma. Satu. Nombor 2, kita pun nak juga biar ada buat aktiviti menderma tu dan boleh bagi manfaat pada yang lain. Dan yang ketiga, kita nak benda ni meluas jugalah kepada orang lain, yang mana at least boleh tengok video tu di public. Okay, so market structure itu kita detect based on market structure. So kita akan tengoknya kat mana. Jangan tengok dekat time frame kecil. Jangan tengok dekat orang kata macam beberapa hari atau beberapa minggu saja. Tidak, kita tengok secara keseluruhan chart. Daripada start dia listing sampailah sekarang. Kita tengok sampai sekarang. Sebabnya kita nak tahu satu-satu performance counter, kita akan tengok daripada awal. Contoh macam, inilah saya ambil terus dan nampak kat sini kan, Hex
ini. Jangan terus macam ni je terus baca, oh uptrend ni. Tak boleh. So kita nak tengok. Sebab apa saya kata tak boleh sebenarnya? Boleh je, ada je orang yang kata tak apalah, as long as sekarang ni current situation dia sudah uptrend, dia sudah kata nampak ada kenaikan, structure pun kecil pun nampak uptrend, boleh je nak trade. Betul, tapi masalahnya saya nak mengurangkan risk. Cara je trade kita nak mengurangkan risk. Sebab kita tak terlepas daripada membuat orang kata kesilapan ke ataupun anything happen yang luar daripada kawalan kita ke, which is kalau counter tu memang the whole counter tu kita boleh nampak dia punya struktur adalah uptrend, so jangan risaulah walaupun dia buat penurunan, so kita sabar, dia akan naik balik lah. Okay, so kita akan tengok macam mana. Macam contoh kalau HSI ni, okay, pergi ke time frame monthly. Hidekan yang lain dulu. Okay, pergi ke time frame monthly. Time frame monthly. Sebab apa time frame monthly? Sebabnya kita nak nampak keseluruhan lah. Dan scalekan chart ni lah. Maknanya yang belah kanan ni kan, tarik atas bawah. Okay, lepas tu yang bawah ni tarik kiri kanan. So, scalekan chart ni biar kita boleh nampak keseluruhan. Okay, dah nampak dah keseluruhan dia. Okay, ini adalah chart keseluruhan untuk Hexstar Industries Berhad, HEXIN. Okay. So dia listing pada 2014, Februari 2014, dan kita boleh nampak dia punya chart daripada listing dia buat struktur penurunan lah kan. Naik tak lepas. So that's why lah kita boleh buat downtrend line. Kita boleh buat downtrend line juga kat sini, which is ini adalah downtrend line yang major lah ya. Yang major. Okay, so kita boleh nampak dia punya turun tak lepas, turun tapi pada tahun lepas, lepas COVID lah, bulan April dia dah mula macam dah buat kenaikan, tapi dia tak patah lagi the trend yang menurun ni. Tapi sekarang ni macam nak patah dah, gitu je lah kan. So nampak dia punya downtrend line. Okay, sekarang ni duduk kat situ, duduk macam tu. Yang ni yang kata kita nak trade tadi counter sideways nak ke uptrend, downtrend nak ke uptrend. Tapi kalau yang counter yang downtrend, tak nak lah. Contohnya macam mana kalau counter downtrend ni? Macam ni lah kita sebut HEXIN sebelum ni lah. Okay, contohnya kalau dekat sini, tak nak lah sebabnya struktur dia still lagi downtrend. So kalau kita nak yang macam dia dah lepasi the line downtrend ni, yang mana kita boleh katakan patah trend lah. Tapi kalau macam ni, kita boleh nampak dia punya, saya lukislah sekejap sikit. Kita boleh nampak struktur dia kan. Okay, kita boleh nampak struktur dia membuat struktur downtrend. Struktur downtrend kan, ini asasnya. Struktur uptrend, ini asasnya. So, kalau dalam keadaan ni, ini adalah keadaan downtrend lah. Tapi kalau dekat sini, dia dah macam nak lepas ni. Ni dekat area sini ni macam nak lepas. So kat sini lah kita kena watch out. Once kalau lepas, okey lah, dia akan meneruskan struktur uptrendnya ke atas lah. Dia akan terus naik ke atas lah. So watch out tu, kita buka time frame daily, sudah tengoklah macam mana. Adakah dia ni kuat ataupun dia melemah. Kita tengok dia melemah lah. So bila melemah, macam biasalah kita TP lah. Okay. Okay, so sekarang ni dia ada buat satu lagi action dekat sini. Action untuk nak ke atas lah. Kita boleh nampak juga HEXIN dia beberapa bulan sebelum ni dia ada buat satu cubaan melepasi yang kata downtrend line yang first ni dan ke arah downtrend line yang ke atas tu. Bermaksud downtrend line ni agak kuat lah yang atas ni. Agak kuat. So yang ni tak berapa nak kuat. Antara sebab nak kata tak berapa nak kuat ialah downtrend line dia pun berumur 3 tahun. Nak compare dengan kawan ni berumurnya 7 tahun. 7 tahun. Okay, so that's why yang ni kalau dengan keadaan chart macam ni ni candle monthly dah complete. Candle monthly dah complete, candle weekly dah complete, dan ini keadaannya. Ditunjuk keadaan chartnya macam ni dengan dengan volume banyak tu, okay, dengan signal kuning lagi.
So adakah dia berpotensi untuk nak melepasi this orang kata trend line? Yang tu saya tak tahu, wallahu a'lam. So kan dia melepasi, kita pun dah tahu dah ke mana arah yang dia nak pergi. So dia nak cari sini. So adakah dia lepas? Kalau dia lepas, terlepaslah daripada kurungan dia. Kalau tak lepas, kita tahu dah ke mana pula dia nak mencari ke bawah. So at least kita dah nampak gambaran dah. Counter ni macam mana. Okay, so kita boleh nampak secara keseluruhan dengan kita buka semua time frame besar untuk menampakkan keseluruhan chart. Kita tak nak counter yang orang kata dalam mode penurunan yang mana dia akan buat a new low. Sentiasa buat a new low. Yang mana dia akan mengaburi mata lah. Apa yang tak alert dia akan mengaburi terpedaya ni. Dia naik. So kita ingat okey dah naik dah. Sekali dia pun buat another new low. Dia buat lagi rendah yang seterusnya. Ini rendah yang pertama, ini rendah yang kedua. Itu kita panggil new low tu. Lower low. Okay. So, ini bermasalah lah. Lepas tu dia pun buat naik sekali lagi. Kita pun macam, happy lah. Okay ni, naik balik ni. Dia buat turun lagi. So, elakkan. That's why kita kata, elakkan counter downtrend. Tapi, terbalik kalau dia dalam keadaan uptrend. Okay, naik. Kita pun silap kan. Macam saya kata tadi kan, kita pun kadang tak hilang daripada buat kesilapan. Tiba-tiba lah dah kata kita ni nak kena masuk ikut permulaan trend. Jangan masuk bila dah naik. So janganlah kejar harga apa semua. Memang sentiasa sebut, sentiasa ingat. Tiba-tiba lah hari tu tak tahulah macam mana terfollow emosi ke, terfollow kawan ke, tak sabar ke, termasuklah dekat sini sebagai contoh. Patutnya nak masuk dekat bawah kan, dah termasuk dekat atas. Tapi disebabkan counter tu memang overallnya uptrend, boleh nampak dia punya momentum tu dalam mood kenaikan. Kita buka time frame monthly tu, kita nampak dia mood kenaikan, tengah merangkak nak naik ke atas. Tiba-tiba kita tersangkut ke atas macam tu, tiba-tiba dia turun. Memanglah kita akan rasa menyesal, sakit hati, tension, memanglah kan. Tapi jangan risaulah sebabnya ini adalah mood retracement yang sihat bila counter tu dalam keadaan uptrend. Sebab apa? Sebabnya struktur uptrend dia akan buat retrace, dia akan naik atas balik, dia akan create ketinggian yang terbaru. Ini ketinggian yang pertama, ini ketinggian yang kedua. Cumanya kena sabar bila di sini. Yang ni lah yang banyak yang terjadi, dia dah masuk silap atas. Lepas tu chart counter buat turun, dia pun tension ataupun menggelabah. Lepas tu dia cut loss. Yelah dah masuk sini kan, sampai dia ke sini dah cut loss. Bila dia cut loss, naik balik. Ini yang banyak yang terjadi. Asal aku cut loss je dia naik. Asal aku jual je dia naik. Asal aku masuk je dia rugi, dia turun. So kita kena tengok kat mana position yang kata kita masuk. Dan macam mana keadaan counter yang kita masuk. So kalau counter tu memang, senang kata, kalau you order filter counter tu memang mid SOP easy trade, bermaksud counter tu dalam keadaan uptrend. So jangan risaulah, jangan risau. Cuma masalah sikit akan orang kata kena buying time sikit lah. Tapi buying time macam mana? Ramai juga orang kata tak apa, janganlah tak perlu cut loss. Selagi tak jual tak rugi. So nanti dia akan naik lah. Betul. Statement tu betul, ada benarnya. Tapi kena ingat, adakah benda tu kita katakan kepada counter yang dalam keadaan macam mana? Kalau counter yang dalam keadaan uptrend, tak ada masalah. Kita kata macam tu. Kalau counter tu dalam keadaan menurun, kalau kita cakap macam tu, tak ada masalah juga. Cumanya apa masalah dia? Berapa lama dia nak patah trend, dia nak naik balik? Berapa lama? Ini yang jadi persoalan. So kalau counter tu dalam keadaan downtrend, sebagai contoh lah kita ambil Hexin ni kan. Hexin. So tiba-tiba lah termasuk dekat atas, tapi kita cakap okey tak apa, nanti dia akan naik balik. Nampak? Dia nak buat satu kenaikan tu, dia ambil berapa lama? Daripada tahun 2015 sampailah 2021. 6 tahun menunggu. So betul lah statement tu, bahawasanya dia akan naik balik. Tapi masalahnya mampu ke nak menunggu 6 tahun?
So ini jadi masalah lah, bahayalah. So compare if dalam keadaan macam ni. Compare contoh, kita pun termasuk tinggi kat sini. Termasuk tinggi kat situ, kita pun terlah masuk tinggi kat sini. Tapi kita nampak bahawasanya chart tu daripada dia turun dan dia dah buat naik, yang mana dia dah mula nak patah trend yang menurun ni. So kita pun monitor selagi dia tak sambung dia punya struktur ni, struktur contoh sambung macam tu, okey tak apa, maknanya dia still lagi orang kata on track, dia still lagi orang kata sihat ke apa macam tu lah. So yang mana kita tahu dah ini adalah garisan-garisan yang mana kalau dia break tu dia akan meneruskan struktur yang rendah yang seterusnya. So dia tengok okey dia tak buat lah. Dia tengok dia tak buat, yang mana kalau dekat sini pun kita dah boleh draw trend line contohlah pada on that time. Sekarang ni kita draw kat sini sebabnya kita dah berada dekat sini. Kalau kita berada dekat sini, inilah trend line yang kita buat. Okey. So dah termasuk atas. Terus kita tengok okey tak apa, dia still lagi mode struktur mode dia still lagi uptrend dan tidak menyambung lagi downtrend punya mode. So tak apa, ada chances untuk dia nak buat kenaikan. Compare dengan keadaan yang macam ni dengan keadaan yang saya cerita tadi yang Hexin sebelum ni. Hexin sebelum ni mengambil masa 7 tahun. 6 ke 7 tahun untuk yelah dia naik balik. Kalau yang ni okey dia ambil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Okey, dalam 5 ke 6 bulan untuk dia nak orang kata bangkit kembali 5-6 bulan. Tu pun still lama. Tu pun still lama. Okey. So macam mana yang kata okey uptrend, counter yang uptrend, kena ingat memanglah strukturnya macam ni. Okey, strukturnya memang macam ni. Tapi apa beza counter uptrend A dengan counter uptrend B? Saya timbulkan satu persoalan. Kita dah sebut counter uptrend. Sekali counter A uptrend, counter B uptrend. So apa beza antara counter A counter B? Ini yang antara saya nak cerita, yang mana okey, dalam channel alhamdulillah ramai dah upgrade ke mana another level, yang mana dah pening untuk nak pilih mana satu kan. Banyak sangat yang nampak cantik-cantik, nak pilih mana satu. So that is a good thing, yang mana satu masalah yang bagus. So macam mana pula kita nak filter mana yang better? So that's why lah timbul persoalan saya cakap tadi. Counter ni uptrend, counter ni uptrend. So apa beza antara counter A dengan counter B ni, sedangkan dua-dua uptrend? Okay, so uptrend kena ingat. Okay, macam ni Jap. Okay, saya nak tanya, ini uptrend ke tak? Dua, uptrend juga kan? Uptrend juga. So, based on 4 yang saya draw ni, apa beza? Keempat-empat adalah uptrend. Apa beza antara keempat-empat? Apa yang membezakan dia? Okay, saya tutup. Nak hilang tu. Apa beza? Oh, nampak lagi ke? Dah kan, dia hilang dah. Tadi yang saya draw tadi. Cepat dan lambat. Ya, okey. Okey, apa yang kita boleh kata, tadi based on apa yang saya lukis yang 4 tu, bezanya adalah baru ada yang jawab. Tegak dengan landai. Maknanya dia punya darjah kecondongan dia tu. Yang ni darjah kecondongan dia 20%, 10%. Dia naik slow. Memang macam tu pun dia. Bila kita tengok dia punya performance, okay, dia uptrend, dia naik, tapi dia slow and steady. Sebulan mungkin naik sikit, dalam sebulan sikit. So janganlah kita macam bila ni nak naik ni. Kita dah nampak dah performance dia macam tu. So basically macam tu lah juga performance dia. Okay, so
bila kita nak filter counter yang mana kita dah list ni, counter ni memang antara among good counters. Tapi mana satu yang nak dipilih? Semua cantik-cantik. So antara pilihan kita buat adalah tengok performance, tengok kecondongan uptrend dia tu macam mana. So adakah uptrend dia tu macam condong sangat dah ni. Okay, sebagai contoh hari tu ada kawan kita dia counter Cupnet. Okay, so saya cuba buat comparison. Kita ambil 3. Okay, so hari tu antara yang ditengoknya adalah Seal. Okay, tak apa ni Cupnet. Dan yang ketiganya adalah Sersol. Yang ni last week last week ke this week Last week. Last week. Benda competition ni berlaku last week. Okay. Saya harap nampaklah apa yang saya duduk setting ni. Kita buat comparison antara 3 counter. 3 counter ni pula kita pun ada post juga last week dekat channel. Dan kebetulan ada kita punya sahabat, dia pun buat filtering. Dan dia pun masuk salah satu counternya lah. Okay, antara counter yang masuk adalah Sersol dengan Cupnet. Dan dia pun tak expect tiba-tiba dekat channel pun post counter yang sama. So dia pun macam mengiyakan lah apa kajian dia. Okay. Dan ada diutarakan berkenaan Seal. Tapi dekat channel kita kata Seal tu tak berapalah compare dengan antara 2 tu. Okay. So based on 3 ni, kalau you all tengok yang mana yang mempunyai darjah kecondongan yang tinggi. Okay, last week ginilah. Last week gini. Okay, tutup yang ni, satu candle. Tutup satu candle. Mana yang you all nampak mempunyai darjah kecondongan yang tinggi? Antara 3 ni. Sersol ke? Cupnet ke? Ataupun Seal? Based on kita nampak, ini time frame monthly. Kan? Sersol. So last week kalau study ni betul-betul buat macam ni, this week tak menyesal kot kan. This week rasa senyum lah. The most yang happy kot this week. So kita boleh nampak bahawasanya Sersol tu dia punya darjah kecondongan inilah macam ni konten ni kan. Macam kenapa tinggi sangat dia punya condong ni. So bila dia condong tinggi macam ni, anda kata kalau dia turun, jangan risau. Dia bounce back tu memang cepat sikit lah. Compare dengan kawan ni, tengok Seal. Tengok what happens Seal until now. Macam tu lah. Macam performance dia tu lah. Jangan nak expect tinggi sangat. Sebabnya tengok sebelum ni dia buat macam ni. Sama, dia buat kaki panjang atas, lepas tu tinggal. Lepas tu dia pun cuba lagi, dia turun balik. Dia cuba lagi, turun balik. So, dia akan mengulangi kata ciri-ciri dia yang sebelum ni sama. What happened pada Cupnet? Sama juga. Tengok dia tinggal kaki. Tapi dia buat kenaikan juga. Tapi compare dia dengan si Seal, dia much better. Tapi compare dia dengan Sersol much better lagi. So dan tengoklah apa Sersol yang buat pada minggu ni. Kan? Okay, so ini antara orang kata kita nak tengoklah mana satu pilihan ni. Ini antara counter-counter yang dah filter, tapi mana yang the best. So kita boleh tengok dia punya performance dan kecondongan dia lah. Okay, so faham So alhamdulillah nampak tu boleh sebut Sersol tu. So that's why saya suka trading view ni. Tengok dia boleh buat kita buat kajian macam ni. Kajian kita tengok chart, kita compare sebelah tu sebelah. Kalau kita jumpa satu pattern yang sama, kita boleh letak antara sebelah-sebelah. So adakah dia akan buat benda yang sama pattern, dia akan berulang je. Dia akan berulang. So seronok lah kan trading view. Okay. So ketiga-tiga ni memang dalam keadaan mode uptrend, tapi uptrend yang lagi tinggi darjah kecondongannya adalah Sersol. So that's why lah Sersol laju dia bergerak compare dengan yang lain. Tapi kalau Sersol di compare pula dengan yang lain-lain pula yang mempunyai darjah kecondongan dia memang
pacak terus orang kata, almost 90 degree, dia lagi tinggi lah, dia lagi laju lah, rapid lah. Maknanya setiap hari kita tengok limit up, setiap hari limit up kan. So gitu pula kan. Tapi sesuatu ada waktu dia. Ada waktu dia, hari ni dia naik sikit, lepas tu dia berehat. Yalah kan sesuatu kan kita tengok time frame daily dia. Dia ada bagi can lah kan. Bagi can, naik sikit, lepas tu dia rehat. Lepas tu dia buat naik pula. So benda ni semua dia pengaruhi juga dengan macam mana performance dia sebelum ni. Okay, so itu adalah SOP nombor 1. Kalau kita wajib uptrend ataupun sideway nak ke uptrend, downtrend abaikan terus. Identify dengan buku time frame besar untuk nampak keseluruhan chart dan tengok structure. Adakah uptrend atau downtrend. Itu SOP nombor 1. Okay, so saya harap fahamlah jelas asas itu. Kalau tak faham, boleh komen tak faham untuk saya nak minta saya ulang balik ke macam mana. Okay, yang kedua, ingat jangan segan, jangan malu untuk bertanya. Tak ada soalan yang diconsider ini soalan cerdik, ini soalan pandai. Semua soalan bagus semuanya dan semua soalan berguna dan berguna kepada yang lain. Walaupun kita ni dah tahu, contoh kita ni dah pandai, kita ni dah tahu banyak benda, kita tolong bertanyakan soalan untuk kepada yang lain. Macam kita kod atau ada kod orang tak faham bab ni, aku dah faham dah, tak apalah aku tanya. So insyaAllah si pengajar dia akan kenal lah orang tu saja tanya untuk nak menguji ke, ataupun tanya untuk nak bagi orang lain faham ke, ataupun dia tu tak faham. InsyaAllah. Okay, so SOP nombor 2 adalah kita kena kenali dan tanda dan apa lagi? Jalankan dan apa lagi? Kena make sure semua ada. Apa dia? Support and resistance. Ayat simple. Support and resistance. Tapi powerful. Kenapa kata powerful support resistance ni? Dan kenapa ianya simple? Sebabnya itu adalah asas dalam trading. Support dan resistance. Asas ni. That's why lah banyak diperkatakan oleh orang. Tak ada trader, tak ada siapa chart analisis ke, technical analysis ke yang tak pernah menyebut berkenaan dengan support resistance. Tipu lah. Tak ada. Semua orang menyebutnya. So, menyebabkan jadi macam, selalu dengar. So, itu adalah asas dalam trading. Asas dalam chart. Kenapa kata asas? Support itu adalah merujuk kepada area-area pembeli. Resistance itu merujuk kepada area-area supply. Maknanya menjual. So dalam pasaran ia adalah demand and supply. Tak kisahlah pasaran apa, pasaran saham ke, pasaran durian ke, pasaran nasi ke, kuih ke, semuanya adalah demand and supply, based on demand and supply. Ada demand, ada supply, okey jalan. Demand tak ada, supply ada banyak. Supply banyak, harga turun. Demand banyak, supply kurang, harga naik. So kita tak boleh nak marah kenapa harga naik sekian-sekian dan semua. Semuanya bergantung kepada demand and supply. So kalau selagi ada demand, selagi itulah harga pun akan naik. Sama macam saham ni. Naik je dia. Naik. Kenapa? Dah sebab ada demand. Ramai orang nak. Ramai orang nak beli lagi. So tak ramai pula orang nak menjual. So lagilah dia naik. Okay. So demand and supply dikategorikan dalam technical analysis adalah sebagai support and resistance. Support and resistance area. So di mana support itu adalah tempat di mana demand zone. Zone ramai orang membeli, ramai nak membeli. So kat situlah antara tempat permulaan harga nak naik. So sampailah kepada resistance adalah supply zone. Situ antaranya adalah tempat penjualnya ramai compare dengan pembeli. Tapi anytime saja dia boleh jadi terbalik. Tiba-tiba penjual tu berubah niat. Tak nak jual lah aku. So elok-elok dia nak jual. Tiba-tiba dia tengok macam tak okey, tak payahlah. Tak payah jual lah. So dia beralih kepada tak menjual. So menyebabkan supply pun berkurang balik. So demand naik balik. Kan? Okay, so kita kena kenali support resistance. Support resistance ada 3 jenis.
Ada 3 jenis support resistance. So nak kena make sure ketiga-tiga kita dah tanda, ketiga-tiga kita dah kenal pasti, ketiga-tiga dah ada dah dekat chart. Dan ketiga-tiga ni pula dikategorikan kepada 2 jenis pula. Apa 2 jenis? Simple je, tak susah. Minor dan major. Apa maksud minor dengan major? Kecil besar. Kecil besar. Apa maksud kecil besar ni? Kuat. Kalau minor ni dia tak apa nak kuat. Major ni dia kuat. Okey, macam mana nak tentukan minor major ni? So kalaulah pada harga sekian ramainya orang queue ataupun membeli pada harga sekian dan banyak bulan bahkan bertahun harga tu di queue ataupun dibeli oleh orang, so itu adalah kawasan-kawasan support major. Okey, ayat senang lagi adalah apa dia? Kita tengok dekat chart, kita pun nampak candle. Kita nampak candle, kita pun tengok candle. Bila kita buat line, kita boleh nampak bahawasanya line yang kita buat, contohnya macam ni atas ni, saya ada buat line. Dan kita boleh nampak, banyak candle yang melepak dekat line tu. Banyak candle yang touch dekat line tu. So kita pun draw satu line. Ni kan touch sini, touch sini, touch sini. So kita boleh draw the line. So bila bermaksud satu line yang kita draw dan candle tu banyak touch, itu merujuk kepada yang saya cakap tadi lah. Ramai orang queue nak membeli ataupun nak menjual dekat harga sekian. So kita boleh tanda itu adalah kawasan support ataupun resistance. Okay, dan again, berkenaan dengan support resistance ni saya tidak terangkan lebih lanjut sebabnya kelas mengenai support resistance kita dah buat khusus satu kelas untuk support resistance. So kat situ diterangkan berkenaan support resistance ada 3 jenis. Support resistance structure, so yang warna oranye yang ditandakan ini inilah support resistance structure. Lepas tu ada support resistance trend line. Ini adalah trend line. Dia boleh menjadi satu support and resistance juga, yang mana ini merupakan downtrend line ni, dia akan jadi apa lah? Dia akan jadi resistance lah. Kenapa kata resistance? Nampak dia pergi tak lepas, resistance lah tu. Maknanya ada rejection ni kan. Dan ini adalah uptrend line. Uptrend line dia boleh jadi sebagai support. Yang mana dia boleh pergi sana dia lantun, dia pergi sana dia lantun, dia pergi sana lantun. Tapi kalau dia break, break ke bawah lagi kan. Okay. Alright, so support resistance trend line. So kita kena identify the trend line. Trend line sama juga, minor dengan major sama, tetap ada. Kalau sekadar pendek macam ni kan, daripada sini, daripada Mei sampai Jun, okay, ada 4 bulan kan, kita pun tariklah trend line sikit je situ. So itu diconsider sebagai minor lah. Kenapa minor? Ini yang major, ini yang besar. Sebabnya dia melibatkan satu time frame yang besar, compare dengan yang ni time frame yang kecil saja. Lagi-lagi kalau kita nak melukis trend line lagi lama lagi better. Lagi lama lagi better sebabnya kita nak menentukan momentum satu trend. Momentum satu trend ni dia tak berapa nak boleh justify. Anda kata kalau setakat sehari dua ataupun seminggu dua tak berapa nak kuat. Tapi kalau momentum tu adalah bertahun ataupun berbulan-bulan, tiba-tiba benda tu di break ataupun di break ke atas ataupun di break ke bawah, maknanya kuatlah justification tu. Okay, harap fahamlah situ. Contohnya apa dia? Ni selesa ni daripada September 2013. Okay, kita boleh draw dia punya trend line. Draw trend line. Kenapa saya draw dekat sini, atas ni? Kenapa tak draw yang sini? Sebab kalau kita draw sini buat apa? Kita nak buat pembacaan dekat sini. Kalau kita draw sini pun benda tu dah lepas. Melainkan kalau kita berada dekat kawasan ni lah, memang sini lah kita draw. Terus sekarang ni kita draw terus yang ke depan ni untuk kita nak tahu the trend ni. Ni kan trend menurun. Turun, naik tak lepas, naik tak lepas, naik tak lepas, naik tak lepas. Trend menurun ni yang selama daripada 2013 sampailah sekarang 2021, 8 tahun. Macam mana keadaan dia? Sekali dia tengok lah dah break lah. Kan. Kita kata, tahun lepas bulan Jun dah break down trend line major. So dah patah trend, downtrend lah. Nak ke uptrend. Dia tengok betul dia buat uptrend. Dia buat dah suatu uptrend dia tu. So sini kita ada trend line pula sebagai guideline kita. Dan sini kita boleh buat trend line pula sebagai guideline kita.
So bila dia melepasi saja trend line ataupun patah trend, sama ada patah trend downtrend ataupun uptrend yang lama, ni yang lama. So kebiasaannya memang kenaikan ataupun penurunan tu padu lah. Contohnya kalau naik tinggi yang bertahun, tiba-tiba break yang naik tu. Menurun itu agak padulah, sama lah seperti yang ni. Dia menurun yang lama, tiba-tiba break yang lama, kenaikannya agak padulah. Okay, so itulah SARSO. So kita boleh nampak kan daripada awal macam mana dia punya darjah tu kan. Okay, so support resistance yang seterusnya adalah Messi sikit jadi. Support resistance seterusnya adalah MA. Apa dia? Dynamic punya support resistance. Kenapa disebut dynamic? Kan support resistance yang lain kan semua static kan. Semua keras macam tu je, straight. Bila kita draw straight je tu lah. Dia duduk diam gitu je lah. Tapi kalau MA, dia adalah dynamic punya support resistance. Maknanya dia sentiasa bergerak, dia sentiasa berubah mengikut harga keadaan, mengikut keadaan harga semasa. So dia panggil dynamic lah. So MA, okay, so semakin besar MA, semakin major lah support ataupun resistance tu. Okay, so MA kita pakai yang agak major adalah MA 50 dan MA 200. So yang ni pun kita terang jugalah kenapa kita ambil MA 50, kenapa kita ambil MA 200. Semuanya relate dengan business behind the counters lah. Okay. Okay, dan kena ingatlah bila minor senang nak tembus, dia senang tembus tembus ke bawah. Okay, and then tiba-tiba price tembus ke atas dan jauh berada di atas dia. So itu nak menunjukkan lain pula. Apa dia? Nak menunjukkan nak buat kenaikan lah tu. Sebabnya dia berada di atas MA kecil. Kita boleh nampak lah yang mana yang duduk di atas MA kecil je, sub dia buat naik. Jatuh je bawah tu, dia turun sekejap. Bila dah break ke atas tu, dia naik lagi. So atas MA kecil. Sekarang ni saya tak tahu macam mana. Okay. So dan MA yang besar, yang MA 50, MA 200 adalah tempat yang mana kita nak tengok berlaku rebound ke apa semua. Sebab itulah fungsinya support resistance ni, yang mana sebagai guideline kepada kita. Kalau resistance bermaksud, okay, ini adalah area yang mana bila dia pergi, ada potensi untuk turun ke bawah, potensi untuk melantun ke bawah ataupun menembusi. Okay, sama juga dengan support. Adalah area yang mana dia akan turun dan melantun naik ke atas balik ataupun menembusi terus turun ke bawah lagi. That's why lah Indie Easy Trade. Okay, tak apa. Okay, Indie Easy Trade yang mana keluar buy kotak. So apa maksudnya? Maknanya okay, chances untuk berlaku peralihan trend daripada turun nak ke naik itu besar chances tu nak berlaku. Dan bila dia berlaku, dia akan mencari kepada dia punya roadblock, dia punya resistance. Yang mana bila dia pergi maknanya dia akan pergi kepada roadblock sama dia melantun kalau dia melemah ataupun dia break. Dia akan cari roadblock, dia melantun ke bawah. Keluar pula signal sell kotak. Sell kotak apa dia? Sebaliknya daripada buy kotak lah. Dia akan turun mencari next support. Support mana? Support yang kuat lah. Support dan untuk nak melantun ataupun tak melantun, bukan melemah, seterusnya. So ni kita nampak lah, dia turun balik, tengok dia cari balik ni, banyak dia support ni kan. Support MA ada, support structure ada, support trend line pun ada. Dia tengok dia melantun balik, lepas tu dia cari balik dia punya roadblock. So kita at least kita boleh buat prediction dah ke mana dia nak pergi dan adakah dia boleh pergi. So kalau dia pergi kat roadblock, tiba-tiba tinggal kaki. So maknanya tak kuat untuk dia nak pergi. So tapi walaupun tak kuat, tapi bila kita tengok secara monthly, dia punya
dia punya orang kata performanya still lagi uptrend, so akan timbullah satu statement daripada kita yang mana dia akan turun, dia akan cuba lagi tu. Sebabnya strukturnya still lagi uptrend, dia akan cuba lagi, dia akan cuba. So dia akan mencuba sampailah dia boleh melepasi dengan jayanya lah, dengan jayanya. Dan ada orang kata cerita di sebalik kaki-kaki panjang ni apa semua, tapi saya tak nak cerita lah benda tu. Dan benda tu adalah berkaitnya direct kepada penjual pembeli lah, itu je lah. So penjual pembeli yang sebelum-sebelum ni, so kita kena faham kenapa kaki panjang tu terjadi, kenapa dia tak lepas. So bila kita faham macam tu, barulah kita boleh kata okay, tak apa, dia masih lagi kuat, dia masih lagi nak mencuba. Tapi even sini pun tengok, kita draw the uptrend line, kita boleh nampak dia still lagi bermain dalam uptrend line. Okay, so yang ni kan bila turun kita tahu dah, ni trend line, ni trend line. So ada pula MA kat bawah tu yang menunggu. Tengok tadi saya buka weekly Saya buka weekly. Ini adalah daily. Soalan penggunaan time frame tu penting untuk kita nak tengok momentum. So kebanyakannya kita tengok momentum bila kita tengok time frame yang besar. Time frame yang kecil, macam saya katalah, time frame kecil dia lebih cepat, tapi time frame besar dia lebih tepat. Okay. Okay, so kita dah kena pasti apa semua tu. Okay, selepas kita kena pasti apa semua, apa yang kita nak tengok? Okay, pergerakan dalam chart ni, dia basically yang biasa terjadinya adalah 3 jenis lah. Dia berlaku rebound, dia berlaku breakout, dia berlaku pullback. Kenapa berkata gitu? Yalah, based on structure. Asasnya ni je. Ni. That's why lah market structure tu adalah asas lah. So asasnya macam ni. So bila ni ada contoh kita buat line. So bila dekat sini kita panggil dia adalah breakout. BR lah. Okay, breakout. Okay. Sini. Bila sini kita panggil dia rebound. Dia panggil dia rebound. Yang mana ni dia melantun ni. Dia melantun tu. Tapi bila dekat sini kita panggil dia pullback. So basically sini lah asasnya. Asas. And then easy trade. Kita ambil yang mana? Memanglah kita ambil ketiga-tiga. Tapi yang the most priority yang kita ambil adalah yang ini. Rebound. Kalau yang based on breakout apa semua tu kita ambil juga, tapi kena disokong oleh banyak perkara yang lain. Kena disokong oleh volume, kena disokong oleh breakout tu sekuat mana, apa yang di breakoutnya, resistance tu kuat mana yang dia break. So banyak perkara sikit lah, sebabnya bahaya. Yang ni bahaya sikit ni sebab dia boleh jadi fake breakout. So kita nak kena ambil yang tenang-tenang. Tenang-tenang adalah yang tapi masalahnya yang tenang-tenang yang ni ada masalah sikit ni. Masalah tenang-tenang yang ni orang tak nak. Ini masalahnya. Orang sampai kata boleh naik ke? Boleh lah. Okey ke? Sebabnya yang bila dekat rebound, kita masuk dekat early rebound tau, bukannya dekat rebound. Okey, sekejap Kita masuk dekat early rebound. Betul-betul early rebound. Bukannya dekat sini. Dekat sini kita nampaklah macam dah naik. Kita masuk yang awal punya. So bila masuk yang awal punya, kesangsian akan timbul. Boleh naik ke? Okey ke? Kenapa masuk? Boleh pandang sangat oleh orang. Sedangkan risk tu sangat low. Sangat low risknya. Yalah, risknya di bawah tu sikit je kan. Tapi rewardnya macam mana? Rewardnya besar kan. Tapi kita suka tengok benda yang dah naik kan. So kita elakkan. Cuba kita ubah kita punya mind. Kita nampak benda yang sebelum ni nak naik. So
kita set kita punya mind, tak terliur langsung lah benda yang dah naik. Kecuali benda dah naik tapi potensi lagi besar. Benda dah naik tapi kita nampak dia berpotensi besar untuk naik lebih tinggi. Itu lain cerita. So kita fokusnya adalah kepada rebound. Yang kedua kita put orang kata kedudukan ni adalah pullback. Pullback ni yang mana biarlah dia naik, biarlah dulu dia naik, lepas tu dia buat penurunan. So kita nak kena tengok penurunan dia tu. Adakah penurunan dia tu kita kena baca dengan volume lah. Penurunan yang tanpa volume ataupun dengan volume. So kita nak adalah penurunan yang tanpa volume. Okay. Right. So bila kita dah kena pasti semua tu, kita pun carilah apa yang chart tu tengah duk buat. Rebound apa yang tengah duk buat. So that's why kita kena cari. Rebound yang kuatnya adalah rebound dekat support major. Support ada 3 dia kan. Support trendline, support structure. Okay, so kita nak cari benda yang rebound. Rebound dekat mana? Dekat support. Support yang macam mana? Support major. So jangan salah faham. Bukannya sembarangan support. Bukannya support yang kita buat sekadar tanda garisan beberapa hari saja. Tak nak. Yang tu senang pecah tu. Hati-hati. Kita nak support yang major. Support structure major, trend line, support trend line yang major, support dynamic yang major. Tiba-tiba ketiga-tiga ni berlaku, counter tu berlaku rebound dekat ketiga-tiga ni dan kita tak masuk lagi. Something wrong lah dengan kita kan. Dan itulah yang berlaku. Tengok apa yang berlaku pada Genetech. Dia rebound dekat tiga-tiga ni. Tiga-tiga ni rebound. Lepas tu buka time frame weekly pula. Ya Allah, dia rebound juga dekat support major. Dan apa jadi? RM20 dah sekarang ni. Lepas block, dia pergi ke next block. Lepas turun, cari support. Simple. Macam tu je. So that's why lah kita jangan duk berharap lah apa semua. So kita tahu. Dia tak lepas ni, dia akan cari sini. Kalau lepas, dia akan cari sini. So kita pun adjust. Kita punya trading plan sebetulnya. Okay. Dan breakout. Breakout tu yang nombor 3 lah. Yang paling utama sekali adalah rebound lah. Okay. Dan kita kena dapatkan sebanyak setup yang mungkin. Kalau dapat setup yang banyak, counter tu ada 5, 6, 7 setup. Allah, insyaAllah lah. Powerful lah counter tu. Mana evidence kita nyatakan rebound sini, rebound ni, rebound tu, break ni, break tu. Apa lagi? Trendline ni banyak kita boleh senarai kan. InsyaAllah lah potensi tu besar lah. Dan kita kira pula risk and reward. Okay, tak apa. Itu SOP nombor 4. Okay, faham Itu adalah SOP nombor 2. Penting tu SOP nombor 2 tu. Dan SOP nombor 3. SOP nombor 3 ni adalah kita nak anticipate the signal dan kita nak make sure kita berada dalam mood signal buy kotak lah. Sebabnya counter yang buat kenaikan memang mustahil lah kalau dia tak ada dalam keadaan mood buy kotak. Semua counter yang buat kenaikan memang akan dimulai dengan buy kotak punya signal. Tak keluar buy kotak pun, tiba-tiba naik. Tak ada. Tak pernah berlaku. Okay, so kebanyakannya yang secara kata selalu terjadinya adalah bila keluar buy kotak, kenaikan akan berlaku. So kita punya style adalah kita nak anticipate sebelum buy kotak tu timbul. Nak anticipate tak boleh lah anticipate jauh. Kita nak anticipate dekat-dekat je lah kan. Yang mana rebound dah nampak. Lepas tu sikit lagi tu nak keluar signal. Ibarat kata gitu. Sikit lagi tu nak keluar signal. Ya. Dia lari. Okay. Nampak ni? Segala mak nenek support ada kat sini kan? Support structure major ni MA50 major dynamic. Lepas tu ada MA lain. Lepas tu ada trend line major. Okay, so sekarang ni dia dah buat satu perbuatan rebound. Ini adalah reversal punya candle. Turun, ting, keluar reverse.
Okey. Kalau reverse tidak dicadangkan, tidak disarankan untuk nak masuk sebabnya benda tak confirm. So kita make sure biar confirm lah. So that's why kita tunggu keesokan candlenya. Aku tunggu keesokan candlenya. Dan bila tengok keesokan candlenya, macam doji kan. Doji tak certain nak naik ke atas, naik ke bawah. Cumanya ni doji yang nampak positif. Kita tengok esok, dia dah gap up buka atas. Gap up buka atas bermaksud dah firm lah rebound tu. Dah sah lah rebound tu. Rebound sudah sah. Rebound apa? Rebound MA50. Rebound support structure. Rebound trend line. Lepas tu harga pula berada di atas MA kecil, MA5, MA9. Harga pula berada pada atas MA20, MA30 saja untuk nak dilepasi lagi. And then dekat dah tu nak keluar signal. Ni kan ada sel kotak punya line warna merah ni. Kan? So macam dah dekat dah tu nak keluar signal. So satu beat lagi tu, satu beat keluarlah signal. Esok kot dia keluar. Kan? So kita pun masuk je lah. So mungkin dekat sini orang tak berapa nak berkenal lah dengan sel-sel ni. Sini kan? Tak berapa nak berkenal lah. Okey. Ke ramai yang berkenan dekat sini? Ada yang berkenan ke kat sini? Ramai berkenan ke kat sini? Saja tanya. Sangkut. Test. Sangkut ke? Allahu Rabbi. Ya betul, okey ke? Oh tadi, ya Allah. So you all dapat masalah ke tadi? Tak faham apa yang saya cakap ke? Okey, alright. Saya dulu. Kita boleh nampak kat sini ada jelas lah. Sekarang ni ramai lah yang jelas sebab dah naik, siapa tak minat. Okey. Nampak tu? Okey. So dekat channel, nampak bila kita post? Kita post pada 15 Julai. So that's why saya kata, saya to be fair, untuk nak bercerita kepada semua, kita akan post chart mengikut cara setup SOP Easy Trade. Dan bila saya terang pun, saya akan terang mengikut penerangan yang sama. So pada 15 Julai, yang tadi saya ambil, saya just ambil tengok random je tadi. Saya tengok, okey betul. Okay, ni 15 Julai. Dan kita nampak setup-setupnya ada berlaku. Dan benda itulah yang dipost dekat channel. 15 Julai, tu yang dipostnya. Tapi bawah tu tulis, no comment here yet. No comment here yet. So, tak dapat sambutan tu. Saya punya posting. Adalah. So, mungkin you all dah nampak. Cumanya, buat diam-diam je lah. Tapi yelah, okay, kita nampak cantik bahawasanya rebound berlaku. Rebound yang agak solid lah. Dia punya rebound kat support major tu. Dan risiko pula rendah. Lepas tu dekat pula nak keluar signal. Apa lagi kan? So ini antara bukti yang tunjukkan bahawasanya kita boleh detect awal. Dengan cara setup Easy Trade, kita boleh detect awal sebelum kenaikan berlaku. That's why lah bila kita post dekat channel dan kita screenshot balik, crop balik dan tepek balik dekat channel, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawasanya berjaya kita detect benda ni sebelum kenaikan. Dan banyak kali lah tu kan, banyak kali. Bukan nak kata saya hebat ataupun Easy Trade semua tim ni hebat. Tidak. Ilmu yang Allah bagi ni boleh detect benda tu sebelum kenaikan. Dan banyak kali pula berlaku benda ni. So takkan kita tak nak belajar kan? Tak nak belajar dan tak nak cuba fahami betul-betul. So yang mana insya-Allah nanti next kita boleh dapat merasai benda ni. Dan alhamdulillah dah beberapa orang dah boleh merasai the rewardnya lah. Okey. Tengok. Yang ni saya post dan saya selitkan sikit lah road to all time high. Yang ni dah naik lah kan 26 Julai. Orang ramai lah komen tu, 11 komen. Tapi yang tanya 15 Julai tak ada komen lah. Okey. So apa jadi? Biarlah kan. So enjoy the show lah. Lepas tu enjoy the show. So macam mana?
Terus nak TP ke? Tengok, sabar. Kita TP ada 2. Sekejap, saya habiskan dulu. Okey, SOP nombor 3 adalah Indie Easy Trade. Jadilah kan. Keluarlah buy kotak. Buy kotak. Kalau sell buy segitiga, sell segitiga ni, ini boleh abaikan sebabnya itu more kepada pembacaan short term. So buy kotak, sell kotak, itu adalah pembacaan untuk trend. Okey. So itu SOP nombor 3. SOP nombor 4. Apa SOP nombor 4? Kena kira risk and reward. Okey, so macam tadi kan post kat sini tadi kan. Okey, 285 yang dia post dekat channel. So antara risknya adalah bila patah trend. Okey, nampak berapa risk dia? 10%. 11%, 11% lah. Ni pun ekstrim lah. Ekstrim tu. Yang mana kita set, orang kata cut loss tu bila dah betul, memang betul patah betul lah ni. So, okay, macam mana patah trend tu? Samalah, structure lah kan. So, saya pun tak nak terang detail lah berkenaan dengan structure. So, bila structure tu patah. Tak apalah, tunjuk sikit lah. So, struktur ni kan. So, jadi kita boleh nampak lah. Bila dia break yang benda tu, dah dia nak sambung ke bawah lah. So, bila kita set yang bawah yang memang jauh juga pun, 10 ke 12% lah dia punya risk. So, dan kita boleh tahu, okay, anda kata dia pergi ke sana, dia break ni, dia akan cari, ada pula support major dia yang menunggu pula seterusnya. Tapi tak naklah kita berharap, tak apalah, tunggulah nanti melantun, tak payahlah, follow saja plan saja. Okay, dan reward. Reward kita kira lah. Reward kira kepada the next nearest rock block. 1 dekat sini. So, ibarat kata, first TP, 1 nisbah 1. Reward dengan risk, sama banyak. Next TP pula, TP 2. Kepada next rock block. Yang trend line kita buat. Next, support. Resistance structure yang kita buat ini tertinggi sebelum ni 58%. Next yang kita tanda sendiri. Next TP berapa? Dah 100% dah. 100% dah. Siapa yang follow yang itu 15 bulan dah 100% dia punya return. Next mana pula? Kat sini 150%. Next lagi. All time high 240%. Okey. Adakah boleh ke sana? Tak ada siapa yang tahu. Allah sahaja yang tahu. Tapi, apa yang boleh kita buat? Kita hanya monitor. If dia melemah dekat raw block, kita TP. Itu konsep. Melemah dekat raw block, kita TP. Kalau dia tak melemah, kita layan. Ataupun kalau dia patah trend, kita TP. So, berlaku salah satu, TP je lah. So kalau yang macam ni kan, sekarang ni memang nampak macam kecil, pendek je. Tapi kalau yang itu, panjang lah dia ni. Macam tu lah itu. Tinggi lah kan. Mulalah kita macam, takut cuak, TP lah. Sabar. Kita nak trade, kita nak main based on momentum. So momentum ni selamat sikit, insyaAllah selamat, dan return pun agak besar lah. So kalau kat sini kita boleh nampak kan rock block yang pertama ni segar kot dia lepas tu. Lepas dengan body. So buat apa kita nak risau? Sebab kita tahu dah lepas ni dia akan cair ni. So kita hanya angkatlah trailing stop kita tu. So trailing stop boleh menggunakan line buy kotak yang warna hijau. Ni kan? Kalau boleh nampak. Boleh nampak buy kotak tu. Dia berlindung kat belakang tu. Okey ni, nampak ni buy kotak dia ada line hijau. So line hijau ni akan bertukar jadi line merah bila keluar sell kotak. Sell kotak ni keluar, dia akan bertukar jadi line hijau balik bila buy kotak tu keluar. So buy kotak ni boleh dijadikan sebagai trailing stop punya price area lah. Tapi kena ingat jangan letak exactly, letaklah 2 bit bawah pada line ni. Sebab nanti takut senang kena menangis kita. Kena dia lantun naik atas, nangis lah, kita punya lah dalam keadaan profit, kita set benda tu pula sebagai kita punya trailing stop, sekali kena lantun.
So tengok line hijau tu, ni kan, ni line hijau ni. Nampak ni, dia kena sikit, naik balik. Nangis kita ni. Nangis. Yang ni, lagi menangis. Dia cuba ke bawah, naik balik. Dah, kena execute dah. Execute dah kita punya stop, trailing stop. Okay, saya punya advice. Yang ni kepada siapa-siapa yang risau sangat, takut sangat. Takutlah, kan dah profit elok-elok apa semua ni, tak nak rugi nanti. Bolehlah guna line ni. Tapi kena ingat, dia punya con. Dia punya con adalah senang kena lah. Senang kena dan naik balik. So, apa yang the best way untuk trailing stop? Patah trend. Tu je. Patah trend is the best lah. Sebabnya bila patah, bermaksud dia patah lah. So, buat apa kita nak berada lagi dengan dia sedangkan dia dah patah trend ke bawah. So, kita out lah. So, macam saya memang guna patah trend lah. So, selagi dia tak patah, selagi tu saya hold lah. Okay, dan Okay. So, kita kira dah tadi risk dia punya reward. So, pertimbangkan dan tolong sekali lagi saya ucapkan, saya kena maklumkan bahawa sebenarnya risk tu sila convertkan dengan modal yang kita nak beli. Contohnya, modal kita nak beli dalam 10,000 contoh. So, kalau risk tu 10%, convertkan dengan RM, masukkan dalam kepala. So, 10,000 ni, 10% risk bermaksud 1,000. 1,000 ni adalah potensi untuk aku loss. So, adakah aku sanggup untuk loss 1,000 ni? If dia tidak menjadi follow trading setup aku. Bermaksud aku akan cut, yang mana aku akan kehilangan sebanyak RM1,000. Adakah aku ready untuk menghadapi benda tu? Kalau rasa tak ready, tak payah lah. Tak payah. Kalau rasa macam, banyaknya 1,000, tak nak lah. Tak payah. Better cari kaunter lain. Cari kaunter lain yang mana risk yang rendah. Tapi kalau, memanglah banyak 1,000, tapi reward dia ni boleh tahan. Reward ni kasar-kasar juga. Okay. So, bermaksud you all reasonkan dengan diri sendiri. Diri sendiri yang nak menghadapi benda ni. So, banyak orang dia tak aware berkenaan dengan loss dia tu. Berapa RM yang aku akan loss, kat mana yang aku akan loss, macam mana aku kena loss. So, yang untuk tahunya, aku rugi. So, kenapa rugi tak tahu. So, tak ada lagi tu. That's why lah kita kena follow kita punya trading plan. Okay. Alright. Dan kita pun follow lah. Sini nampak dah lepas. Dah lepas kali sini macam tak lepas kan? Macam melemah. Melemah dekat Roblox. Okay. So macam mana kita nak tengok? Memang kena tengok based on volume jugalah. Memanglah kita nampak macam kaki panjang atas. Jangan terus direct. Macam, okay, saya maklumkan sekali lagi. Kita jangan terus direct tengok candle, tengok volume bawah. Tengok candle, tengok volume bawah. Jangan terus direct macam tu. Boleh nak direct macam tu if candle tu solid. Contohnya macam ni. Candle ni solid je. So kita boleh direct lah tengok bawah tu. Ini adalah volume yang membeli lah. Ini pun candle solid. Membeli lah. Sama juga kalau dengan candle yang macam ni. Kan? Macam almost solid tu. Ada kaki sikit je atas. So kita boleh kata lah, okay, ni volume menjual lah. Tapi kalau yang ada kaki panjang macam ni, kaki panjang atas, panjang bawah, tak boleh. Tak boleh kita directly kata, ini menjual ni, ini membeli ni. Sebagai contoh kita ambil 21 Julai ni. 21 Julai ni, yelah, dalam channel pun ada sahabat kita tu macam dia risau sikit lah kan. Sebabnya macam kaki panjang lah apa semua. Okay, so kita pun tengoklah apa yang terjadi pada 21 Julai menyebabkan kaki panjang tu. Based on kita tengok sini, kaki panjang atas, yang warna merah. Volume pula warna merah macam ni. So adakah menjualnya ramai? So kita, macam mana kita nak buat? Pecahkanlah candle ni. Pecahkan candle ni kepada time frame yang kecil. Contohnya kalau kita, berapa bulan tadi? 21 Julai. Kalau kita tengok based on time frame 4 hours, 21 Julai, ni 19, 21. No. Okay, ni 21 Julai. Okay, 2 candle ni. 3 candle ni. 3 candle ni 21 Julai. So, bila kita tengok time frame 4 hours, okay, sini kita dah dapat solid candle.
Dan kita nampak volume dia. Tak besar sangat kan? Yang ni pun, alah, tak ada apa tu. Cumanya yang ni kita tak nak assume terus ini adalah membeli sebabnya still lagi ada kaki atas tu. So kena pecahkan lagi lah si dia ni. Nak pecahkan, tengoklah time frame sekejap lagi, kecilkan lagi ke belakang. Check ke belakang. Oh, dia tak lepas juga. Ada lagi kaki. Masih lagi ada kaki. Kena kecilkan lagi. 30 minit. Nak tengok. Tak boleh. Ada lagi. 15 minit. Sebelum masuk, awal-awal pagi tu ramai yang menjual. 15 minit. Okey. Boleh lah kan. Boleh lah. Ada lah nampak sikit bahawasanya ini adalah candle yang bullish punya candle, kaki pun panjang atas sikit saja. Cuba tengok 5 minit. Nampak jelas tak? So gitulah kalau kita back date pergi buat 5 minit jauh 21 Julai. Saya nak tunjuk, nak bagi you all ni nampak. Sama je lah sama. Okay, kita boleh ambil yang 15 minit lah sama, lebih kurang. So 15 minit kita boleh nampak bahawasanya ini adalah candle pada pagi 21 Julai. Volume membeli yang banyak. Lepas tu adalah jual sikit. Kita boleh consider lah kalau volume ni adalah volume membeli, sebabnya yang menjual tu sikit je kat atas tu. Lepas tu turun. Ini adalah volume menjual. Okay, ni pun kita boleh consider ini adalah turun, sebabnya membeli pun sikit je kaki bawah tu. Ini adalah volume yang menjual. So based on kalau kita tengok sekadar sepintas gitu, besar sangat ke volume menjual? So kita tak nampak dia besar lah. So you all pun boleh tambah sendiri, tambah volume berapa, membelinya berapa, menjualnya berapa, untuk nak nampak gambaran. So kita boleh nampak sini tak besar sangat lah. Dan logik lah benda tu berlaku, sebabnya dia dah buat kenaikan yang tinggi. Ni 2 hari kenaikan yang tinggi. So orang pun nak take profit lah kot. Nak take profit, lagi-lagi dah nampak dah ini antara dia punya rock block yang lama yang sebelum ni. So orang take profit. Lepas tu keesokan tu kita boleh monitor. Okay. Dan sama juga berlaku pada hari ni lah. Hari ni dia ni tak sampai ke rock block. Ini dah test tapi undur balik. So macam mana dengan volume? Jangan terus tengok volume macam ni. Kan ada kaki panjang atas, kena pecahkan. So bila pecahkan, kita boleh nampak volume dia ya. Okay, volumenya agak besar lah. Agak besar. Yang kata menjual ni kan. Ni 1, ni 2, ni 3. Ni. So ini adalah candle-candle yang bearish punya candle. Dan volume pun agak besar. So wallahualam, tengoklah hari Isnin ni macam mana. Sebabnya itu possible akan terjadi bila mana dia retest resistance yang lama yang sebelum ni. Okey, apalah, tengoklah Isnin macam mana. Dah kan masuk ke bawah ni kan. So apa nak takut? Masuk 285. Sekarang ni 59. Apa nak takut? Layan je. Layan. Okey. Ada yang dapat 28 dah kan? Nampak? Okey, cuma saya nak tanya. Masih ada lagi ke ataupun sudah tidak ada? Tak faham lagi masa tu. Tak apa. InsyaAllah. Makin lama makin faham. Ada sel kotak tu ke signal untuk melemah trend? TP separuh. Okey, tak apa. Boleh. Ada sel kotak tu ke untuk melemah trend? No. Sel kotak bermaksud trend untuk nak beralih trend, nak turun ke bawah. Besarlah potensi tu. Dan dia akan mencari support yang terdekat. Support major So bayangkan contoh macam ni. Okey, macam ni nampak ni. Okey. Nampak ni sel kotak. Sel kotak, so dia ada potensi untuk dia nak turun kepada next support dia tinggilah. Tapi masalahnya, you all kena tengok mana support dia yang besar. Support yang besar pun dekat situ. MA50, ni support structure, trend line, semua duduk sini. So
nak kata dia nak turun ke bawah tu, dia kena hadap dululah support yang besar ni. Support dia ni dia kena hadap. So kalau dia berjaya hadap ni, berjaya lepas, dia kena hadap ni pula. Okey. Cuma sel kotak kita kena careful, sangat-sangat careful bila keluar di atas. Bila keluar di atas kalau dia keluar ke atas tu, wow, you all kena careful lah. Sebab apa? Dekat atas ni, kat mana support meja? Kan dah banyak dah meninggalkan support meja kan? Support meja pun dah sayup-sayup je kat bawah. So kalau sel kotak keluar ke atas, cadangan saya adalah apa dia? Tipi je. Tipi sahajalah. So berhati-hatilah. Contoh macam saya selalu duduk sebutlah benda ni kan, data prep, contoh data prep. Pada time dia buat kenaikan gila-gila dulu, tengok dia keluar sel kotak ni. Dan memang dalam channel pun kita maklumkan, boleh tu tepilah. Tak payah ada harap lagi data prep ni. So bila dia keluar je, dia akan mencarilah support dia, support meja dia yang terdekat. Dia cari yang ni, masalahnya yang ni satu je, support meja, support structure. Dia tidak bersama. Dia akan mencari pula yang ni, MA50. Yang ni MA50 saja pula. Tak sekali-sekali dengan yang lain. Dia turun lagi. Dia cari MA200 lah sekali. Nampak? Bayangkan kalau kita ke atas ni, kita dah berharap. Jangan. Bila ke atas, sel kotak, memang you all kena alert betul-betul. Tolonglah alert bila keluar sel kotak bila berada ke atas. Tengok ni kawan ni, sel kotak keluar. Mana nak cari? Nak cari support meja dia terdekat. Kat sini lah. Ada MA50, ada support structure, ada pula trend line. So kat sini. So that's why dia naik balik. Lepas tu keluar sel balik. Dia turun. Tapi dia berjaya break kan? Dia berjaya break. Dia cari pula ke bawah. Dan terus cari ke bawah lagi. Dan melantun dekat sinilah. Dekat support structure. Okay. Ni. Sell lagi. So kita boleh orang kata buat prediction. Kemana nak pergi? Adakah kita nak masuk ni? So kalau dah faham cara set up exit trade, impossible kita masuk ni. Saya bukan nak bagi signal no, cuma nak cerita kata tak logik kot nak masuk. Sebab apa ni? Setup tak ada dalam keadaan sel kotak. Bila sel kotak ni kita dah tahu dah, bila dia keluar, dia akan cari next support dia. Mana support ni? Kosong je, hitam ni sini. Nak cari sini ke apa? Potensi. Yes. Possibilities dia akan cari sana. So takkan kita nak masuk sini? Bahayalah. Risk kita too big. So better dah tunggu sampai dia rebound, barulah risk kita tu boleh kita minimizekan risk. Okay. Faham Macam mana nak detect counter dah lemah? Counter dah lemah, lemah dekat roadblock. Tengoklah. Macam biasalah, penjual lebih ramai daripada pembeli. Gitu je. Penjual lebih ramai daripada pembeli. Dia melemah dekat roadblock tu. Tapi adakah dia melemah sampai lemah? Tak naik? Tidak. Sebabnya dia masih lagi tak patah trend. Itu yang terjadi pada Sersul tadi. Sersul macam nampak melemah. Okeylah, let's say lah kita kata melemah. Tapi bagi saya dia tak melemah. Yang sini bagi saya dia tak melemah. Sebab tadi pun kita dah tengok, time frame kecil, penjualnya tak berapa ramai compare dengan pembeli. Cumanya kenapa boleh harga turun dengan banyak? Sebabnya pembeli tu tak queue yang ramai lah. Itu je lah. Menyebabkan cepat habis lah order orang queue membeli tu. Okay. Tapi anyhow, tak apa. Andai katalah yang ni adalah melemah, memang betul melemah. Bila kita tengok dia punya volume pula, memang volume jual yang banyak. Okay, so dia melemah dan dia pun turun. Adakah dia tu dah teruk? Tidak. Sebabnya dia masih lagi keadaan struktur uptrend. Dia masih lagi uptrend. Dia tidak patah lagi the trend. So bermaksud dia akan turun buat retracement. Retracement uptrend yang sihat. Lepas tu dia akan naik balik. Itu je lah. So samalah yang ni dia buat. Dia lonjat, dia naik balik. Lonjat, dia balik. Okay. Cumanya macam traders, ada dua kategori lah. Satu kategori yang jenis nak TP bila melemah dekat roadblock ni, dia nak maximizekan dia punya return. Dan dia pun ada masa yang banyak untuk nak tengok chart. Dia pun macam
banyak juga tengok potensi chart lain, contohnya macam Sesul ni kan, oh dia nampak macam dah lemah, dia TP lah. Sebab apa? 21 Julai ni, based on kajian dia, ada 3-4 counter lagi yang esok lusa nak bergerak. Contoh. So dia pun TP sini, dia opportunist. Dia TP sini sebab dia nampak dah melemah, tapi dia takkan lupakan Sesul. Dia melemah, dia akan turun retail sekejap, dia akan rebound balik. So selama nak tunggu dia nak rebound tu semua tu, dia pergi layan counter lain pula. Layan counter lain, dapat untung semua, dia patah sini balik. Gitulah kan, si opportunist. Tapi kalau traders yang jenis tak ada masa sangat apa semua, dia boleh berpegang kepada konsep selagi tak patah trend, selagi tu aku tak out, selagi tu aku tak TP. Ada masing-masing ada pro and con. Melemah dekat Roblox, bila TP melemah dekat Roblox, apa pro dia? Kita boleh maksimalkan kita punya profit. Apa con dia? Dia boleh saja dia turun sekejap, dia melantun naik balik yang lagi tinggi. Itulah dia punya con. Okey, kalau TP bila patah trend, apa pro dia? Okey, apa pro dia? Pro dia adalah kita ada ample time lah, maknanya tak ada nak kalut-kalut. Apa pro dia? Okey, kalau if ada penurunan, selagi tak patah trend, dia ada potensi untuk rebound dan go higher balik. Lagi naik, lagi tinggi daripada kenaikan yang sebelum ni. Itu pro dia. Apa con dia? Con dia adalah elok-elok kita dah ke atas ni, contoh saya nak kata Sesul ni patah trend. Elok-elok dekat atas ni tiba-tiba zoom kena belasah ke bawah sampai patah trend. Menyebabkan kita punya profit berkuranglah sikit, tapi tetap dapat profit. Sebabnya kita masuk bawah kan, 285, 280, masuk bawah dan kita jaga kita punya trailing stock. Trailing stock kita pula dekat patah trend, kita tetap profit. Cumanya profit tu kurang lah sikit. Itu saja con dia. So, you all choose wisely. Mana yang kena dengan diri lah. Kena trading ni, make sure biar kena dengan kehidupan masing-masing. So, kita jangan paksa tau. Paksa. Kita dah tahulah kita ni memang jenis tak sempat masa lah, tak sempat apa semualah. Carilah trading setup mengikut kehidupan kita tu. So, jangan paksa. So bila paksa mulalah, adalah yang contoh lah, saya tak kata pada semua, contoh, saya cakap contoh. Ambil masa bekerja, dalam duduk buat kerja, duduk tengok chart, dalam meeting semua duduk tengok chart. So benda-benda gitu lagi tak berkat. So macam ni kita nak dapat untung. So sesuaikan trading plan kita mengikut kehidupan kita. So kalau kehidupan kita ni memang jenis boleh tengok pun sekali dua je sehari, tu pun dalam waktu sekian-sekian, cari setup yang mengikut gaya kita tu. Tapi kalau kita ni memang jenis ada banyak masa, setiap masa tengok chart, memang tak tahu nak buat apa dah. Tak tahu nak buat apa, masa tu banyak semua. Carilah trading setup mengikut kesesuaian diri pada ketika tu. Bolehlah nak ambil je kata TP bila melemah dekat Roblox. So geng-geng yang tak ada masa ke apa semua, layan trend sudah. Selagi tak patah trend, layan. So petang-petang tengok macam ni, okay, trend, layan. Macam tu je dia. Counter lain, yalah, tak apalah. Put on the list lah. Selagi sini tak habis, selagi itulah aku tak keluar. Dia melayan. So ada orang yang melayan disebabkan masa sekian. Ada orang memang ada masa banyak dan dia boleh utiliskan masa dia. Instead of melayan macam tu, dia opportunist. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Tapi bukannya kata short term tau. Dia pergi sana, pergi sini pun mengikut setup dan swing. Sesul WA tu dah melemah, tak tahu. Yang tu jangan tanya. Memang saya akan jawab tak tahu. Benda yang future saya tak tahu. Tapi saya dah bagi guideline macam mana untuk nak tengok ke apa semua. You all pakat-pakat tengok lah. Macam mana, melemah ke, tak melemah ke. Mana-mana yang tanya dekat channel ke dekat mana, counter ni okey ke, counter ni memang akan cakap tak tahu. Paling tak pun akan post chart lah. Sebab at the end, you all juga yang kena buat decision, you all juga kena buat kajian. Okey. Okey, so setakat ni faham ke? Faham ke berkenaan dengan cara setup easy trade? Rebound apa semua tu, SOP nombor 1, 2, 3, 4 dan mata you all kena liar tengok. Liar ada setup tak? Oh ada.
Kan? Ada, ambil. Bukannya tekan terus. Ambil letak tepi, masuk watchlist. Okay, ini pun ada juga. Oh, ambil. And then compare. Mana yang the best. Bismillah, selawat. Okay, ya Allah, tunjukkanlah yang mana satu ni. Okay, mana yang the best. Okay, bismillah, yang ni. Cantik. Yang ni risk yang rendah, paling rendah. Reward yang paling tinggi. Nak tengok dia punya performance sebelum ni pun nampak macam condong banyak ni apa semua. Oh, break down trend line yang lama lah semua. Kita buat kajian. Bismillah, tekan saja. Dan sabar, tunggu. So, insya-Allah kalau masuk mengikut setup, dia tak akan berlaku kerugian yang mendadak. Itu yang saya boleh kata. Dia akan turun satu bit, naik satu bit, tak naik. Naik tak, turun tak. Dia macam tu. Dia menguji kesabaran sikit lah. Kan? Dia naik, dia berhenti kejap. Sebelum betul-betul dia buat hanjutan. So, kita nak trading saham ni janganlah kata beli hari ni nak naik esok terus. Jangan sekali-kali ada that kind of mentality. Kalau tak, suffer hidup kita. Suffer kita punya trading. Lagilah jenis aku nak beli pagi, nak naik petang. Oh, janganlah, kan? Kita nak tenang-tenang saja, nak relax kan? Nak santai-santai. Kita nak menggandakan kita punya modal dengan cara santai. So kalau boleh berganda 10%, siapa nak bagi? Okey dah tu. Kan? So masuk mengikut setup. Jangan sekali-kali kejar harga. Bila nak masuk satu-satu counter, tanya diri sendiri, kenapa aku masuk counter ni? Apa reason aku masuk counter ni? Kalau reasonnya sebab kawan cakap, reasonnya based on buy call signal, reason based on ada orang kompang, letak tepi lah benda tu. Tak payah hirau. Reason mesti datang daripada diri sendiri. Oh, reason aku sebab aku yakin counter ni nak naik. Itu pun jangan. Okey, kenapa yakin? Oh, aku yakin sebab sekian. Oh, sebabnya ni, sebab setup ni setup. Okey, kalau macam tu, silakan. Make sure ada setup, baru masuk. Tak ada setup, jangan masuk. Walaupun tinggi macam mana pun, biar je lah rezeki orang lain. Alhamdulillah, moga-moga adalah bahagian aku nanti. Gitu je. Apa MA yang digunakan selain 5200? Okey, kita guna MA. Saya nak search sebenarnya. Kita menggunakan MA 5, MA 9, MA 20, MA 30, MA 50, MA 200 dan EMA 21. Banyaklah sikit. Memanglah dia akan berselirat lah sikit. Tapi that's why lah kata you all buatlah warna yang sama seperti yang di-post dekat channel. So yang mana bila warna sama, mata kita sama je. Bila post je nampak, kita tahu dah, oh ini MA berapa, ini MA berapa. Tak adalah terkapai-kapai sikit kan, macam lambat sikit kita buat decision. Okay. So untuk senarai MA apa semua tu, siapa-siapa yang nak ambil indikator untuk MA lah, bolehlah pakai yang ni. Ni boleh screenshot lah. Search saja perkataan nombor 30 and then ambil lah dekat FX Trader UK ni. Sebabnya dia ada 4 MA dalam satu indie. So kita jimat lah sikit. Dan mana-mana yang ambil indie dan ini untuk EMA dan MA crossover. Boleh ambil yang bertanda bintang tu, H Porter tu. Jadi kita detect yang mana berlaku crossing MA 9 crossing EMA 21. Itu antara petanda momentum nak ke atas lah. Kita boleh nampak sini kan. 9 MA 9 warna kuning. EMA 21 warna putih. Nampak ni? Berlaku crossing, golden cross. So itu pun antara setup. Ni, dah ada golden cross ni. Golden cross 9 dengan 21. Golden cross MA 50 dengan 200 itu adalah crossing yang untuk momentum yang lama lah buat masuk fasa 2. Tapi kalau crossing kawan ni dalam tempoh masa yang dekat. Gitu je. Dalam tempoh masa dekat akan ada kenaikan lah. Okay. So boleh guna yang tu. And then
InsyaAllah kita cuba by next week, mana-mana yang subscribe Indie Easy Trade, benda ni memang dah dimasukkan sekali dalam Indie tu. Semua line MA, line EMA, support resistance pun kita masukkan sekali. Lepas tu market structure pun kita masukkan sekali lah. So insyaAllah next week kita akan add pada siapa yang subscribe. Okay, yang ni nak bagi dividen. Sistem nak bagi dividen. Dapat dividen 0.2 sen per ordinary share. Siapa-siapa yang pegang share dia. Ex-date 98. Entitlement date, okay. Before 11. Saya tak nampak ni. Saya tak nampak ada ni. So boleh baca lah. Maknanya sistem nak bagi dividen lah. Okay. Alright. EMA 21. Macam mana nak subscribe? Okay. Hari ni 30. Esok 31. Yang mana kita ada buat promo lah. Promo sempena Raya Haji. Beli satu dapat satu lah. Maknanya subscribe sebulan dapat 2 bulan. Boleh cuba dulu. Hari ni boleh cuba free trial. Cuba dulu free trial. Tengok macam mana back test. Tengok kesesuaian macam mana sebelum nak buat decision lah untuk nak subscribe. Dan untuk nak dapatkan free trial, bolehlah komen dekat channel lah. Komen apa dia? Bagi ID saya review. Promo sampai bila? Promo sampai complete candle bulan ni. Dah nak habis dah. Dah nak habis dah, so ada sehari lagi lah. Oh dah. Ya Allah. Oh dah email. Tak apa, nanti tim admin check lah. Okay. Dan untuk yang kata reminder apa semua tu, kita masih lagi menunggu M+. Minta maaf banyak-banyak lah. Dia pun minta maaf juga yang mana sekarang ni dengan PKP semua kan, memang banyak terbantuk lah. Banyak terbantuk urusan apa semua. So yang mana-mana yang berhajat untuk nak register dengan tim Easy Trade, yang tu kita akan bagi free lah. Indikator Easy Trade free kita bagi guna selama dia berada, selama dia jadi klien lah. Tapi again Easy Trade kita tubuhkan bukannya nak menjual indie, bukannya nak menjual kelas, bukanlah. Kita orang pun trader juga. So kita nak menyampaikan ilmu, nak sampaikan biarlah dapat memberi manfaat kepada semua. Dan at the same time, yalah kalau ada orang nak subscribe, alhamdulillah dapat rezeki. So kita tak put fokus sangat pada itulah. Dan even siapa-siapa yang tak subscribe, indie tak apa pun, kita akan melayan tetap sama. Dekat channel pun kita akan post tetap sama je. Dekat channel tu bukan kata semua yang subscribe indie. So itu bukan kita orang punya main purpose lah. Okay. So sekarang ni saya nak tanya, ada soalan nak ditanya ke? Setakat ni faham ke? Dan apa yang okay, cuba saya tunjuk sikit lah counter-counter lain lagi. Okay, kita tengok Scan Wolf Scan Wolf. Okay. Scan Wolf. Oh, tengok. Kasar dia bagi tu. Dia bagi dia bagi kaki panjang atas. Kita boleh nampak volume dia. Volume dia compare dengan yang membeli ke apa semua. Anyhow, Scan Wolf kita share semalam, kita share dia buat macam tu. So apa setup yang ada? So setup dia ni not really massive yang strong sangat lah. Tapi at least ada setup rebound lah. Dan kita nampak kan dia rebound trendline, dia rebound MA20 ni, warna merah ni MA20. So tak berapa kuat lah rebound tu, tapi at least rebound tu berlaku. Bila rebound tu berlaku, potensi kenaikan tu akan naik lah. Dan naik sampai ke mana? Kita kena watch out lah ini low block dia. Ini low block dia, watch out lah. So watch out kalau dia melemah ke apa semua. Tadi kan dia naik sampai ke atas, tiba-tiba dia turun. Dia dah mula ada rejection. So bagi siapa yang jenis TP lah, bila melemah ada TP ni. Di TP dekat low block ni. Kalau yang jenis tak patah trend lagi, cantik lagi ni, still lagi uptrend, layan. Dia layan lagi. Dia angkat sajalah dia punya trailing stop, tu sajalah. So
Masing-masing pilihlah masing-masing macam mana cara. Okey. Genetech RM22. 22 bukannya RM20. Okey, tengok setup dia. Tu, situ. Sini. Ni setup dia ni. Dia break. Ini setup breakout dan rebound support structure. Breakout MA semua ni. Tapi kalau contoh kita tengok sini macam tak jelas lah ni macam apa breakout ni. Rasa tak seronok sih kan. Breakout nanti force breakout lah apa semua kan. Okey, pada 8 Jun ni dia buat macam ni dekat daily. Kita tengok dekat weekly apa yang dia buat. Lapan Jun. Tu weekly. Dekat weekly kita boleh nampak jelas rebound berlaku. Dekat daily breakout berlaku. Breakout MA semua. Dekat weekly kita nampak rebound MA30. Rebound MA30 dan dia berada di atas MA kecil. Kan? Weekly tu cantik lah. Kita boleh nampak cantik. Tengok dia turun. Dia pergi kat MA30 dia rebound. Dan keluar pula sebatang lemang kuning. Yang ni yang saya kata durian runtuh lah. Kenapa durian runtuh? Tadi kan kata nak anticipate signal. Yang ni tak payah anticipate. On that day juga signal keluar berserta dengan setup-setup yang lain. Durian runtuh lah tu. So, lagi-lagi lah kalau keluar benda ni dekat time frame yang besar. Lagi-lagi lah. Kalau keluar dekat time frame yang besar, so bermaksud swing kita besar. Ini swing kita ni kita buat pembacaan based on seminggu. Satu candle ni seminggu. Tadi daily. Okey, sebagai contoh ni Genetech ni. Kita tengok dia naik. So bila dah sampai sini 15 dengan 14 Jun 14 dengan 15 Jun. Mungkin kita rasa takut, risaulah. Jangan risau. Tengok time frame besar. 15, 14 Jun. Okey. 15, 14 Jun. Ni candle dia. Okey. 15, 14 Jun, ini candle ni. So macam ni. So adakah kita nampak macam dah pancit, dah lemah, dah tak boleh nak go? Tak kan? Kita boleh nampak lagi bahawasanya ada lagi momentum dia ni. So that's why kena selalu tengok juga time besar. Lepas tu ni pula dia punya candle. Mana nampak lemahnya kan? Walaupun dekat daily tu ada daily lagilah yang macam ni. Macam dia ni waktu ni. 17 Jun ni. 17 Jun ni nampak kaki panjang ni. Kaki panjang atas ni. Kan? Ramai trader sikit-sikit kaki panjang atas, cuak. Kaki panjang atas nak exit. Sabar. Tengok volume dan tengok momentum dari segi time frame yang besar. Okey, kaki panjang atas 17 Jun. Cuba tengok weekly. 17 Jun Okey, 17 Jun. Dalam ni dalam candle ni. So tahu? Okey je lah kan. Kita nampak okey lah. Bahawasanya tak nampak lah orang kata macam teruk sangat, melemah lah. Dan dia still lagi dalam mood buy kotak dekat time frame weekly. Cuba tengok apa yang terjadi sebelum ni. Bila dia dalam keadaan buy kotak time frame weekly, nampak ni buy kotak kat sini. Tu dia buat naik berminggu-minggu sampailah sell kotak keluar dia akan turun. So kita pun boleh baca dia punya pola. Si Genetech ni okey. Kalau buy kotak dekat weekly tu keluar, dia naik. Nampak? Buy kotak, dia naik. Buy kotak, memang macam tu lah. Dan bila dia keluar sell kotak, bila dia dekat atas, dia akan turun. Okay, so sekarang ni weekly. Keluar sell kotak tak? Tak ada. Dekat weekly sekarang ni, candle, nampak melemah tak? Tak tahu. Saya jawab tak tahu. Dah sebab benda future. Tak tahu. Candle tu strong ke tak? Tak tahu. Candle tu macam lemah. Tak tahu juga. So masing-masing awak boleh buat decision lah. Kadang kita tengok takut nak masuk. Okay, kita plan well macam sini kan. Tadi kan ada cakap juga yang mana sini nampak ada base.
Ada base kat sini. Dia buat basing lah, yang mana dia buat accumulation kat sini. So, kalau nak masuk, boleh trade based on accumulation punya base ni. Maknanya kalau dia naik atas, angkat trailing stop. Selamat dah. Selamat. Layan saja. Siapa yang nak layan lah. Tengok time frame monthly. Ini time frame monthly. Kenapa saya tunjuk time frame monthly? Dah complete dah. Time frame monthly dah complete. Time frame weekly dah complete dah. Okey lah. Andai kata ini adalah daily. Agak-agak apa yang akan terjadi pada esok harinya? Adakah esok harinya akan turun? Ataupun esok harinya akan berlaku pullback dry volume? Ataupun esok harinya akan terus naik? So kalau dengan candle yang macam ni, possibility untuk turun sangat, turun terus, adakah besar terjadi macam tu? Ataupun possibility akan terjadi adalah pullback dry volume sekejap, ataupun terus naik, ataupun dia buat seperti sebelum ni, kan? Tak tahu. Allahuakbar. Sorry lah, saya tak boleh nak cakap lah benda future. Kalau benda yang dah berlaku, saya nak cerita. Big. No. Okay. Saya tak boleh komen. Benda future saya tak boleh komen. Apa yang saya boleh kata, tengoklah time frame besar lah ya. Okay, ini adalah weekly. Yang mana weekly dah complete candle. So ini yang dia buat. So monthly dah complete candle. Sekarang ni macam ni. So adakah nampak macam teruk? Adakah nampak macam tak boleh go? Adakah nampak macam boleh go? Wallahualam. Kalau nak boleh go, nak go ke mana? Next block. Kan? Gitu je lah. So tengok saja potensi besar dia. Kita jangan terpengaruh sangat dengan time frame kecil. Yalah, daily tu consider kecil lah juga lah. So saya tak tahulah big ni kan. Macam mana. Dan anyhow, dia still lagi dalam keadaan mood buy kotak lah. Okay, so ada soalan ke? C-stack seperti yang dah di-share kan tadi? Aduh, tak boleh. Kalau saya cakap, dia C-stack menuju pada future. Sorry. Okay, bila saya tunjuk gambar macam ni, dia sama tak seperti saya tunjuk sesol tadi? Gitu je lah saya nak cakap kan. So, bentuk yang dia buat, pattern ke, rebound ke, macam mana ke. So, again, tadi kita share pada harga dua berapa? Tadi 29 ke 295 ke 290 macam tu lah. Which is boleh kira lah risk rewardnya berapa kan. So sekali nampak macam ni, apa yang dia buat tu? Dia buat apa tu? Ada setup ke tak tu? Kan? Risknya berapa? Rewardnya berapa? Kira terus. Edaran. Tu semalam limit up dengan volume. Turun. Kalau perasan, yang ni adalah ketinggian yang tertinggi selama 300 hari sebelum ni lah. Sebelum ni dalam masa 300 hari. Okay, so maksud dia cabaran besar sikit kat situ tu. Okay, selain dia turun. Okay, so bila macam ni kan, bila keadaan macam ni, so macam tengoklah time besar, tengok kena selalu tengok balik counter kita macam kalau nampak dia nak turun ni, nampak flashing so lah kena tengoklah time frame besar. Okay, ini adalah chart weekly. So you all boleh baca sendirilah macam mana, adakah dia dah exhausted, dia dah tak boleh nak go, adakah dia dah patah trend, adakah dia on trend, adakah dia still lagi tak tahulah kan, benda gitu. Itu weekly dan ini adalah monthly. Ini adalah monthly. So Wallahualam, condongan macam mana lah. HHH Corp, isu politik saya tak tahulah. Isu parlimen ke, isu apa ke, sini saya nak maklumkan lah.
isu parlimen ke, isu politik ke, isu apa lagi. Tak kisahlah apa-apa isu pun. Indeks jatuh ke, boleh tak jangan hirau. Gitu je saya kata. Jangan hirau lah. Bukan saya nak menidakkan benda-benda gitu boleh mempengaruhi ke tak boleh mempengaruhi. Tapi masalahnya saya takut dia mempengaruhi kita punya emosi, mempengaruhi kita punya decision. Kenapa saya kata jangan hirau? Kita perlu hirau cat saja. Cat semata-mata. Kalau cat tu kata beli, kita beli. Tapi indeks tak okey lah sekarang ni. Okey, indeks tak okey, tapi cat kata suruh beli. Which one kita nak follow? Follow saja cat. Cat kata beli, beli. Cat kata jual, jual. Cat kata hold, hold. Indeks nak jadi macam mana? Lantak pi. Indeks, macam saya ulang sekali lagi, dia bergantung kepada geng-geng blue chip. 30 top counter yang blue chip tu. So macam mana performance dia? Dia naik, dia turun, terpengaruhlah indeks tu. Tapi masalahnya, dia hanya mewakili dalam sektor masing-masing. Mungkin dua counter ataupun 3 counter setiap sektor. Satu sektor ada berapa counter? Banyak counter. So, contoh, ada 100 counter dalam sektor tu. Tiba-tiba 3 yang masuk blue chip ni, top 30 ni, problem, down. 97 lagi okey. Tak dikira 97 tu. Dia akan kira yang 3 tu. Tu yang kata macam tak apa-apa nak fair lah. Pengiraan macam tu. Tapi at least benda tu boleh menunjukkan orang kata menunjukkan gambaran secara kasar pergerakan counter-counter dekat Malaysia. Gitu je lah. Tapi nak kata semua sektor teruk, semua kalau healthcare tu teruk, semua teruk, semua counter teruk, tak boleh nak kata gitu. Ada je yang hijau. Okey, sebagai contoh, hari ni ramai lagi yang kata indeks teruk lah apa semua. Okey, ini saya punya watch list. Ni senarai hijau daripada atas sampai bawah. Tengok saya scroll berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Okey, 13 scroll untuk 0. berapa persen yang kita boleh pick. At least kita boleh dapat keuntungan hari ni sahaja mungkin 3-4%, 5% ataupun 10%. Tapi kalau kita dimomokkan dengan indeks jatuh lah, politik lah apa semua, tak masuk lah, tak study lah, so apa jadi? Apa jadi pada kita? Kecuali market crash. Itu lain cerita. Market crash itu lain. Tapi even market crash pun kita boleh detect dia punya nak crash tu. Kita boleh detect bau dia nak crash. Tak percaya, you boleh buat back test. Boleh tengok bila zaman so-called market crash, boleh tengok macam mana keadaan candle, boleh tengok macam mana pembacaan easy trade. Bacalah, boleh detect. Sebagai contoh lagi, serba dynamic. Okey, serba dynamic tu kita consider macam ibarat kata contoh seperti market crash lah. Yang mana yang berlaku masalah dia sebelum ni lah, yang sebelum ni. Kan terus merodom, menjunam ke bawah ke apa semua kan. Okey, kita tengok serba dynamic. Ramai kata, tengok apa yang jadi seperti serba dynamic, buat apa, kita pun tak tahu. Gunalah teknik macam mana pun, kita tak tahu. Tiba-tiba dia down, dia gap down. Betul ke? Bagi saya tak lah. Ni kan? Ni. So, nampak dekat sini? Apa yang tak diberitahu ni? 1, patah trend. 2, sell kotak. 3, break support MA lah apa semua bagai. Keluar pula sell kotak ni. Keluar sell kotak ni sell kotak. Mana support yang besar? Support MA 200 ke atas. MA 50 ke atas. Support mana lagi nak menampung dia ni? Ni yang tinggal. And then kita nak berharap lagi ke dengan keluar sell kotak dengan macam ni keadaannya, memang dah tak tahulah siapa yang masuk lagi, saya tak tahu apa reason. So no. So dah nampak memang sangat-sangat tak cantik. So again, kita still lagi boleh detect benda-benda yang tak cantik nak berlaku lah. Sebabnya behind it, ada orang tahu. Orang yang memiliki saham-saham counter ni, dia pun tahu maklumat ataupun information yang kita tak tahu. Tapi dia tak boleh lari daripada kita tahu apa action yang dia. Aku cabut lah. Dia cabut tu kita tahu.
So dia cabut tu, tahu dia cacat. Apa yang dia tahu, apa masalah-masalah, kita tak tahu. Tapi dia cabut. Takkanlah dia tu cabut sedangkan kaunter tu berpotensi untuk naik tinggi. Mesti ada sebab. So, bila dia cabut, ada sebab. So, bila cabut, kita boleh tahu dia nampak dekat chart. So, thermodynamic again lah. Sini lagi dah tak cantik tu. Sini lagi. Thermodynamic dekat channel kita share. Ni, saya buat melemah dah kalau blok. TP lah. TP dan dia akan mencari support next. Okey. Daripada sini sampailah ke bawah ni. Mana ada setup untuk masuk? Ni, start dari sini sampai ke bawah ni tak ada setup untuk masuk. So bermaksud tak ada orang masuk pun kalau mengikut cara easy trade setup. Tak ada masuk pun thermodynamic selepas 15 Mac. Tak ada setup. Tak ada. So boleh mengelakkan lah. So insyaAllah even kalau market crash kamu semua, kita just baca saja chart, isu politik ke apa semua, just baca saja chart, tengok saja price action. Kenapa disebut price action? Harga tu kan ada aksi-aksi yang berlaku di belakang tu. Dan kita boleh baca lah. Okey, dah 11.30. So rasa kita itu saja saya nak menyampaikan hari ini. Dan saya harap semua boleh faham lah macam mana cara setup easy trade, macam mana pembacaan easy trade, dan kita banyak fokus kepada rebound. Rebound bukan semata-mata rebound. That's why lah saya kata kalau counter bila turun. That's why lah kata bila turun ada nikmat. Bila turun ada peluang. Itulah maksudnya. Maksudnya apa dia? Bila turun, maknanya dia turun, dia akan mencari dekat next support. Aku tunggu dekat kawasan ni. Aku tunggu. Kalau dia berlaku rebound, kena setup semua, aku in. Itu maksud dia. Tapi bukannya kata main belasah saja untuk setiap penurunan. Bukanlah. Allah Rabbi. Okey. So saya harap semua faham, semua jelas. Kalau tak faham, boleh ulang balik video rakaman. Kalau tak jelas, boleh join lagi kelas review. Kenapa saya terputus? Okey. Dan macam biasa, saya halalkan apa semua ilmu yang saya sampaikan. Ilmu ni juga Allah juga yang berikan. So alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Dan saya juga benarkan dan halalkan untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang belajar pada hari ini kepada yang lain. Sama ada yang mendengar live hari ini ataupun yang mendengar rakaman. Boleh nak ajar siapa-siapa pun. Okey, so kita doa sebelum kita akhiri majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma 'in على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الاباء والامهات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.